dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, saya Dek Adlin. Saya Dek Daniel. Alhamdulillah, di Akademi Da'i Muda Yadim 2023, kami banyak belajar dengan fellow-fellow yang telah melatih kami, khususnya dalam dakwah di lapangan dan juga dakwah melalui media sosial. Untuk dakwah di lapangan, kami bersama dengan fellow Maulana Hilmi yang telah mengajarkan kami ilmu tentang pelbagai perkara, khususnya bagaimana untuk berdakwah di lapangan dalam konteks jemaah tabligh. Dan tak lupa juga, kami juga belajar dengan salah satu daripada fellow iaitu Dr. Kadilawati. Dan saya rasa sebenarnya media sosial ni lagi baik daripada rehlah kan? Tak, dakwah di lapangan lebih baik. Saya rasa media sosial baik. Okey, kalau nak tahu manakah lebih baik, nantikan kami Dek Adlin dan Dek Daniel di pementasan Akademi Da'i Muda Yadim episod suku akhir yang pertama selepas ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdakwah untuk islah, bukannya untuk berbalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kita sebagai Muslim bertanggungjawab untuk berdakwah, mengajak ke arah kebaikan. Islah. Ibnul Manzur dalam kitab Lisanul Arab jilid yang kedua, ia boleh didefinisikan sebagai menghilangkan kerosakan ataupun membaiki sesuatu yang telah rosak ataupun runtuh. Jadi, kita boleh lihat dakwah inilah dengan menyeru bagi membaiki dengan melakukan perkara kebaikan seiring dengan amar makruf dan nahi mungkar. Itu konsep yang kita cuba bawakan perbincangan pada hari ini, Cik Adlin. Jadi apa topik perbincangan kita pada hari ini, Daniel? Baiklah, perbincangan kita pada hari ini adalah kita ingin membincangkan masalah pendakwa yang mana mereka ini berbalah dalam metod untuk menyampaikan dakwah. Buktinya, kita lihat berdasarkan kenyataan Mufti Pulau Pinang sendiri, iaitu beliau telah mengatakan bahawa masalah umat Islam termasuk para pendakwa sendiri sibuk membuang masa dengan berbalah mengenai metodologi, dan metodologi hari ini adalah metodologi berdakwah, cara mereka berdakwah. Dan insya-Allah hari ini saya akan cenderung untuk berbincang mengenai metodologi berdakwah melalui media sosial. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, mengikut laporan digital 2023, seramai 26.8 juta rakyat Malaysia menggunakan media sosial. Dan hari ini saya percaya dengan media sosial ini, ia memberi kesan kepada pengguna media ataupun dalam konsep dakwah ini, mad'u ini memberi kesan kepada mereka apabila mereka melihat ataupun mendengar dakwah daripada pendakwah media sosial ini, Cik Adlin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daniel. Saya semestinya setuju untuk tidak bersetuju. Kerana apa? Sebenarnya dakwah yang lebih efisien, efektif dan berkesan adalah dakwah secara bersemuka dan berhadapan dengan mad'u ataupun golongan dakwah. Dan cara inilah yang tak lapuk di telan zaman. Kerana apa? Kerana metod dan pendekatan inilah yang telah digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah masih relevan lagi berdakwah secara media sosial ni? Pendekatan dakwah ini masih relevan. Sebab apa? Bila dakwah secara bersemuka, dia ada kekuatan. Yang pertama adalah melalui komunikasi. Dan yang kedua adalah penguasaan emosi. Dan yang ketiga adalah sentuhan dan bimbingan secara langsung. Dan kalau kita tengok, dakwah secara bersemuka ini, mad'u apabila mereka meluahkan masalah dan perasaan mereka kepada pendakwah, maka pendakwah dapat detect kesan apa masalah yang ada pada mad'u, seterusnya memberikan bimbingan yang berteraskan daripada ajaran Islam. Dan yang paling penting sekali, dakwah secara bersemuka ataupun berhadapan dengan mad'u ini adalah tiada sebarang limitasi untuk kita bimbing mad'u kita. Dan dalam kitab Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dan berjumpa sendiri dengan golongan pembesar dan penduduk, contohnya penduduk di Taif. Yang kedua, baginda berjumpa dengan komuniti pedagang, kafilah pedagang, dan baginda sendiri yang menyantuni golongan belia dan pemuda. Nampak tak bila baginda memilih untuk berjumpa, padahal baginda boleh saja mengutus surat, namun kesannya tidak sama.
Jadi saya tak nafikan apa yang Encik Adlin cakapkan. Tapi Encik Adlin perlu terima hakikat yang mana hari ini penggunaan media sosial ini makin berkembang. Tak kira yang kanak-kanak maupun yang dewasa, yang tua maupun yang muda. Dan hari ini kita juga lihat bahawa ramai pempengaruh Islam yang sekarang sangat ramai. Antaranya adalah Prof. Dr. Muhayyah sendiri. Dan kita juga lihat ikon remaja kita iaitu Da'i Muda Yadim sendiri. Mereka aktif dalam berdakwah melalui media sosial kita. Dan untuk pengetahuan Encik Adlin sendiri, ciri eksklusif berdakwah secara media sosial ini adalah mad'u sendiri mudah akses mesej dakwah melalui media sosial mereka tak kira di mana sahaja sekalipun, iaitu melalui Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan kita lihat sebagai seorang pendakwah sendiri, mereka perlu ada semangat dalam menyampaikan risalah Islam. Dan semangat inilah perlu mereka menunjukkan supaya ia menunjukkan bahawa mereka ini belum berlumba dalam mengejarkan sesuatu kebaikan. Hal ini seiring dengan surah Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Yang bermaksud berlumba-lumbalah mengejarkan kebaikan kerana di mana saja kamu berada, Allah akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Jadi dengan adanya platform media sosial ini, ia akan membantu untuk memberi peluang kepada pendakwah untuk berlumba-lumba mengejarkan kebaikan, iaitu menyebarkan risalah dakwah Islam melalui media sosial, dan para mad'u sendiri akan mudah akses untuk menerima risalah dakwah oleh pendakwah. Daniel, setuju tak jika saya sebut pendakwah itu perlu bersifat mendatangi mad'u, bukan hanya menunggu untuk mad'u datang kepada dia. Dan jika dakwah hanya berlegar dalam media sosial, siapakah yang ingin menyantuni golongan gelandangan, komuniti orang asli di pedalaman dan sahabat-sahabat yang jiwanya meronta-ronta, yang lemahnya iman? Maka keperluan untuk berdakwah secara bersemuka tidak boleh dipandang enteng. Malah dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maksudnya, tidaklah ada dua orang Muslim itu apabila mereka bertemu dan mereka bersalaman, maka nescaya akan diampunkan dosa kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi, kita dapat tengok bila mana dakwah Islam dilakukan, maka mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya maksudnya berdakwah secara bersemuka masih perlu lagi. Benar Daniel, tanpa dakwah bersemuka yang telah dijalankan oleh ulama Arab di tanah Melayu, maka kita boleh menikmati Islam pada hari ini. Dan hari mulai saat ini, mari kita hargai segala usaha dakwah yang meliputi jemaah tabligh, kebajikan, NGO dan sebagainya dalam usaha mereka merancakkan dakwah secara bersemuka di Malaysia pada hari ini. Jadi Adlin, setelah Adlin mendengar hujah daripada saya iaitu berdakwah melalui social media ini, pada pendapat Adlin sebenarnya masih relevan jugakah media sosial ini? Betul Iman. Selepas saya mendengar hujah Iman, maka pendekatan media sosial kita tidak boleh nafikan kerana kesannya sangat meluas dan mudah untuk meresap dan memberikan kesedaran kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya kedua-duanya iaitu berdakwah melalui media sosial dan juga bersemuka, masing-masing ada kekuatannya. Dan kita sebenarnya tidak perlulah berbalah dalam menentukan mana satu baik dan mana satu buruk. Kan Betul Adlin? Iman. Mari kita hayati kembali firman Allah dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan Allah. Jadi tak kisahlah berdakwah secara bersemuka ataupun di media sosial, asalkan dakwah tetap perlu kita jalankan. Kerana apa Adlin? Kerana dakwah tugas mulia, Pusaka agung para anbiya, menyelamatkan umat mesti sepenuh daya. Sekian, terima kasih. Dakwah untuk islah. Bukannya untuk berbalah. Saya DMY Adlin. Saya DMY Daniel mengundur diri. Alhamdulillah, itu ya perdebatan di antara DMY Adlin dan DMY Daniel. Saya kat belakang pun rasa macam tegang sekali. Okey, sediakah kita nak dengar ulasan juri? Sila insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita persilakan Brosha untuk sedikit ulasan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, tahniah kepada DMY Adlin dan DMY Daniel. Persembahannya cukup bagus, yang mantap dengan perbincangan yang cukup baik.
Dan tajuknya saya memang suka. Tajuk ni adalah dakwah ni adalah untuk islah dan bukannya untuk berbalah. Dan sebagai seorang pendakwah, kita seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat ramai. Dan apa yang disebutkan daripada DMY Adlin sebagai contoh, saya bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan ini menunjukkan satu sikap di mana kita ni boleh berlapang dada. Dan satu perkara yang perlu kita ada pada diri kita adalah walaupun kita rasa kita ni betul, tetapi sentiasa berendah diri, boleh jadi mereka betul dan kita yang silap, atau boleh jadi dua-dua pun betul atau dua-dua pun silap. So berlapang dada tu sangat penting. Dan beberapa perkara di sini. Yang pertama sekali, bila kita berdakwah ni, matlamatnya adalah untuk membawa orang lebih dekat dengan Islam. Lebih dekat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita berbalas sesama sendiri, ia bukannya akan membawa orang lebih dekat, tetapi akan mengelirukan dan seterusnya menjauhkan orang daripada Islam itu sendiri. So tanya atas penyampaian tadi, dan dalam kita nak berbahas, kita nak berdebat, sentiasa ingat bukan kita nak cari kemenangan, tetapi kita nak cari kebenaran. Jadi kalau kita lihat tadi perbincangan yang disebutkan tadi, ada yang kata tadi dakwah ni kena bersekemuka. Yang kata seorang lagi tadi, dakwah ni melalui media sosial. Sebenarnya kita perlukan kepelbagaian. Semua pendekatan pun ada peranan dia. Nabi SAW ada menyampaikan dakwah secara berdepan, ada juga melalui surat. Jadi semua keperluan ni kita raikan. Dan di sini apa yang kita boleh lihat adalah kita nak raikan kepelbagaian ini supaya dakwah ni capai kepada luas. Okey? Dan in the end, masing-masing bukan cari kemenangan, tetapi cari kebenaran dan kita raikan pandangan satu sama lain. So tanya sekali lagi kepada anda. Baik, terima kasih. Masya Allah. Saya pun suka dengan kata-kata Bro Shah tadi. Ingat apa Bro Shah cakap? InsyaAllah ingat. InsyaAllah. Terima Melekat. kasih kita ucapkan kepada juri dan para peserta kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan teruskan dengan perdebatan atau persembahan daripada DMY Hana dan DMY Anis dengan tajuk Media Sosial, Perpecahan atau Penyatuan Ummah. Tapi sebelum tu, kita berehat bersama penaja kita. Misi dakwah kita